Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dah selesai pengumuman khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Jadi kita tunggu selepas pengumuman khas tadi itulah baru kita buat kuliah dalam talian atau kuliah online. Sempena kita semua stay at home. Tadi bahasa santai yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi itu harap kita dapat faham lah. Nampak macam geram je tahan kan. Masih lagi yang ada lepak kat kedai mamak ke. Masih lagi yang menjadikan cuti berjalan-jalan. Ini bukan cuti berjalan-jalan, ini cuti COVID. Hati-hati. Jadi mudah-mudahan dalam tempoh yang dipanggil Perintah Kawalan Pergerakan ni supaya nak memutuskan rantaian jangkitan atau penularan wabak COVID itulah. Kita tahan sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. Sebab kalau kita tak tangani secara serius, kita takut dan kita tidak mahu bulan Ramadan kita itu kita sambut dalam keadaan yang penuh sepi. Jadi biarlah benda ni dia semakin ringan, dia semakin menunjukkan kesan yang positif. Baik. InsyaAllah, jadi walaupun kita tak dapat nak beriktikaf dalam masjid, tak dapat nak bertemu secara al-ijtima' secara fizikal kita, tapi kita ambil lah. Kita boleh berhimpun dalam ruang alam maya. Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Jangan pula bila duduk dalam rumah ya, kita hanya membiarkan masa berlalu begitu saja. Jadi insya-Allah malam ni sempena dengan kuliah secara dalam talian, kuliah online, sempena stay at home. Yang lain boleh komen kalau dengar ke apa. Kita kongsi-kongsi lah. Yang lain-lain pun boleh buat kuliah online atau dalam talian anggaplah ustaz-ustaz lain, asatizah lain. Jangan dibiarkan masa berlalu begitu saja. Jadi kita tak lama. Jadi sebab kita bagi laluan ke perutusan Perdana Menteri, nanti akan datang kita mula selepas pukul 8 lah insya-Allah. Jadi kita akan gunakan berkenaan dengan kitab yang menghimpunkan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana malam ni kita nak bincang wasiat yang pertama dan wasiat yang kedua. Wasiat yang pertama berkenaan dengan ilmu, belajar. Wasiat yang kedua adalah berkenaan dengan memilih makanan yang halal. Baik. Kitab ini oleh Khairul Ghazali. Baik, wasiat yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, kerana ia akan menjaga kamu dan membuat kamu cemerlang di dunia dan di akhirat. Di samping ia menjadi amalan para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Pendekatan yang baik. Terima kasih bro. Kita dekat pada maya, fizikal jauh. Jadi itu kata Imam Syafi'i. Dia ada kata 3 perkara. Pertama, tuntut ilmu sebanyak mungkin. Cemerlang. Masih lagi online ke? Takut terputus tadi. Buat kamu cemerlang di dunia dan di akhirat. Cemerlang di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiganya, ia merupakan amalan para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Kenapa tuntut ilmu sebanyak mungkin? Kerana ilmu Allah tu luas. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dalam akhir-akhir ayat suratul Kahfi. Kalau nak kita bandingkan dengan ilmu Allah yang luas, dah nescaya tak mampu. Kalau kita diberikan lautan, seluruh lautan untuk jadi pena nak tulis ilmu Allah tadi tu takkan habis. Bahkan habis lautan tadi semua diganda, dibawa lagi. Tulis balik tak habis. Jadi kita belajar. Sebab itu tahap bila kita belajar ni, pada permulaan awalnya, siapa yang belajar tahap pertama, kadang-kadang dia rasa semua dia tahu. Kan? Jadi nak menunjuk ke orang, cepat-cepat sikit nak bid'ahkan orang, semua salah lah apa sebagainya. Benda yang dia tak tahu, akhir sekali orang buat, benda tu jadi salah semua orang. Ini tahap pertama lah. Sebab itu dia kena belajar lagi. Bila belajar lagi dia rasa barulah dia rasa nampak benda tadi tu rupanya luas lagi ilmu Allah. Pepatah Melayu dah sebut
macam orang beraja atau orang berilmu ni mengikut resmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Dan ilmu tadi ni ada dua lah. Satu ilmu fardu ain, sebagaimana kita tahu, yang melibatkan bab akidah, keimanan kita, bab syariat, fiqh harian kita, dan juga melibatkan bab akhlak yang mana penyucian jiwa tadi tu. Ini fardu ain, setiap individu muslim kena belajar. Bukan hanya sahaja orang yang masuk pengajian Islam, Islamic studies saja kena belajar. Tak. Awak kod jurutera ke, awak polis ke, awak tentera ke, awak tukang masak ke, awak bahagian kedoktoran ke, awak memang bahagian bidang Islamic studies ke, maka itu wajib dipelajari oleh semua individu muslim kerana ia membentuk identiti seorang muslim dan menjadikan hubungan kita sebagai hamba kepada Allah dalam keadaan yang terjamin. Dan juga ilmu yang kedua adalah ilmu yang bersifat fardu kifayah. Sama ada ilmu yang melibatkan pengurusan dunia, ilmu matematik, geografi, ilmu kejuruteraan, ilmu yang pertanian, ilmu makanan, dan juga ilmu yang melibatkan perincian dalaman sesuatu ilmu agama yang mendalam. Contoh ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh tak menjadi fardu ain pada setiap individu muslim, tapi dia menjadi fardu ain, dia hanya fardu kifayah. Tapi dia menjadi ilmu fardu ain kepada mereka yang dalam bidang tersebut. Siapa nak jadi yang sebagai tok mufti ke, sebagai orang yang dalam bidang agama dalam membincangkan hukum. Jadi ilmu fardu kifayah sama ada ilmu pengurusan dunia, yang mana kena ada orang, jangan ditinggalkan langsung. Ataupun ilmu yang melibatkan perbincangan dalam secara terperinci pada orang yang membincangkan hal-hal agama tadi itulah. Jadi kita belajar ni adalah untuk menjadikan kita yang pertama, amalan kita tadi sah. Kerana ilmu tanpa amalan menyebabkan sesuatu, amalan tadi tu boleh tidak sah. Seperti contoh, semangat sangat nak semayang. Tak tunggu masuk waktu, semayang dulu, tak sah. Semayang yang di luar waktu sah pada dua keadaan je. Apa dia? Semayang fardu yang di luar waktu sah pada dua keadaan je. Yang pertama, semayang qada. Yang kedua, semayang jamak. Kan? Yang kalau jamak takdim, waktu kedua masuk ke waktu pertama. Kalau jamak takhir, waktu pertama masuk waktu kedua. Ini sahaja yang semayang fardu di luar waktu yang sah. Selain pada tu tak sah. Tak nak semayang zuhur awal. Kata, lambat sangat zuhur ni. 1.20, 1.22. 12 nak semayang. Tak sah. Jadi, ilmu tadi tu menjadikan untuk memastikan suatu amalan tadi tu sah. Sebab itu disebutkan al-ilmu imamun wal amalu tabi'un lah. Hadis Nabi. Ilmu tu dulu, amalan menuruti. Sebab berilmu tadi tu untuk beramal. Sebab itu asas orang alim, al-alimu huwa man amila bi'ilmi. Orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmu dia. Bukan orang alim tadi. Sama balik dah, terganggu pula. Bukan orang yang alim tadi tu hanya orang yang hanya berkata-kata. Orang alim huwa man amila bi'ilmi. Orang yang beramal dengan ilmu dia. Ni asas. Sebab itu, ilmu juga yang kedua adalah untuk apa? Untuk memastikan kita ni tidak menjadi sesat. Kalau kat Selangor ni banyaklah ajaran-ajaran sesat yang diwartakan. Sebab Selangor ni jadi tempat tumpuan. Kadang-kadang orang sesat. Kerana apa? Kerana ajaran tadi tu dia mengaburi umat Islam dengan istilah-istilah yang ada hubung kait pada bahasa Arab dan juga agama. Contoh, di Selangor ada Millah Abraham ataupun Millah Ibrahim. Ini sesat. Asalnya ajaran ni ke Indonesia dan sekarang dah merebak di Selangor. Di Malaysia lah khususnya. Malaysia lah khususnya di Selangor. Dia ambil kata kalau ditanya ajaran mana? Ini ajaran dalam Quran. Millata Ibrahim Hanifa. Jadi Millah Abraham, Millah Ibrahim. Pandai dia. Dia nak bawa kata syariat kononnya Nabi Ibrahim. Lepas tu kata, kami ini daripada susu galuk isteri Nabi Ibrahim yang ketiga. Kat kepelik orang tu. Dalam sirah kita belajar, sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dua isteri, Siti Hajar, Siti Sarah. Bila dia tanya, siapa isteri ketiga Nabi Ibrahim? Dia kata, Nabi Ibrahim ni kahwin senyap isteri ketiga. Dia ingat Nabi Ibrahim ni macam kita semua. Yang mana bukan kita lah. Yang mana yang kahwin senyap tu. Pandai nak. Jadi, benda tadi tu nama istilah tu baik. Nama istilah ada kaitan. Tapi dari sudut perkara dia. Dan juga macam ideologi barat sekarang lah. Contoh, Sister in Islam. Nama Sister Islam tapi mengajak orang wanita tak pemakaian tu tak aurat.
mempertikaikan berkenaan dengan pembahagian harta pusaka yang dilihat pada mereka tidak adil kerana tak sama rata pada angka laki dan perempuan. Jadi bila tadi ilmu tadi tu boleh menyebabkan kita terpesong. Menyebabkan kita ni akhir sekali jauh daripada Islam. Sedangkan bila kita berilmu, apa yang dikehendaki, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan juga disebutkan di situ adalah ia merupakan amalan para Nabi Rasul. Dan memang tak, Nabi Adam alaihissalam ketika mana awal-awal diciptakan oleh Allah, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam akan asma' nama-nama. Ini khilaf ulama apa yang dimaksudkan nama-nama tadi tu. Kemudian Adam pun membentangkan kepada para malaikat. Syazwan Hamzah. Clear. Kat mana tu? Kat Umar ke? Kat surah Islam tu? Syazwan Hamzah. Okay. Maka Allah Ta'ala pun menyuruh kepada malaikat, maka khabarkan kepada aku sebagaimana yang telah Nabi Adam khabarkan. Jadi Adam mendapat ilmu daripada Allah. Allah mengajar Adam. Nabi Muhammad sekalipun wahyu diterima daripada Jibril. Jibril mengajar Nabi SAW. Nabi Musa, kita tengok antara surah yang menjadi sunnah untuk kita baca, kita tadabbur dan perhatikan Suratul Kahfi pada hari Jumaat. Di antara 4-5 kisah yang penting berkenaan dengan Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk belajar hikmah yang diterima oleh Nabi Khidir AS, ilmu laduni. Walhal Nabi Musa ni tahap Rasul. Walhal Nabi Musa ni sudah wa kallamallahu Musa taklima. Tapi Nabi Musa masih lagi diperintahkan oleh Allah. Nak menunjukkan para Nabi dan Rasul turut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ilmu ni tak pernah habis. Jangan pula merasakan ilmu dia yang belajar tadi itu atas pencapaian akademik sekalipun dah habis. Tidak. Sebab ilmu tadi itu adalah asas kepada sahnya suatu ibadah dan juga nak memastikan kita ni tak terpesong ataupun kita ni tidak menyeleweng daripada kehidupan kita. Yang mana maksud ilmu tadi itu untuk kita beramal, kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita masuk yang kedua, iaitulah berkenaan dengan wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita ambil yang ringkas-ringkas lah. Yang poin-poin saja. Cukuplah. Sempena dengan kita ulang balik hashtag stay at home. Kita duduk di rumah dan kita memanfaatkan masa. Baik, nanti bila kita dah larangan dah tiada, dah boleh kita kembali semula ke masjid. Dapat duduk niat iktikaf dan seumpamanya. Baik, yang kedua, wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan di sini disebut pilih makanan yang halal kerana ia menjamin kesihatan dan menyebabkan syaitan berasa gerun. Kelantan Melau clear. Okey, baik. Thank you. Ni Ashir. Kita sikit lagi dah masuk waktu azan dah. Jadi Al-Imam Syafi'i pun sebut wasiat dia. Dan memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh makan makanan yang halal, lagi tayyiban, yang lagi baik. Syuaib Amran. Clear tak bila nak naik kereta sama-sama ni, lama tak naik kereta ni. Okey. Jadi makanan ni yang pertama adalah untuk menghilangkan lapar. Kerana fitrah manusia kena makan. Dah tak ada solat Jumaat, tak ada gearbox lah. Ke macam mana? Hari Jumaat. Terpaksalah kita tahan perut gak, tak ada hari Jumaat, tak ada gearbox. Dah sebulan gak tu. Okey, tak apa. Gearbox kita cerita kemudian. Baik. Jadi, yang pertama adalah nak menghilangkan rasa lapar kerana itu fitrah manusia. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Nabi Adam, ambil perhiasan kamu, terutamanya untuk ke masjid. Cantik-cantik, lawa-lawa. Makan, minum, tapi jangan melampaui. Yang kedua, makan tadi itu juga adalah sebagai bekalan tenaga. Kerana daripada makan tadi itu menjadi punca untuk diserap dan menjadi tenaga. Sebab itu, makanan yang haram akan mendedahkan diri yang pertama kepada dosa kepada Allah. Nabi sebut, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabih. Kesan daripada makanan haram, kesan dia ke akhirat. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber
punca yang haram, maka neraka terlebih layak padanya. Kesan makanan yang haram juga yang kedua adalah Nabi sebut doanya tak dimakbulkan oleh Allah, ditolak. Dalam satu hadis Nabi sebut seorang lelaki yutilus safar, yang jalan permusafiran panjang jauh. Nak kata jauhnya musafir itu, Nabi gambarkan keadaan lelaki tersebut asy'atha aghbara. Rambutnya kusut masai, pakaiannya compang-camping. Yamuddu yadahi ila sama, dan dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah sehingga dipanjangkan, diangkatnya tangan ke langit. Dia memohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, sekian-sekian, wahai Tuhan, diminta sekian-sekian. Tapi Nabi kata, wa mat'amu haram, makanan dia haram, wa mashrabu haram, minuman dia pun haram, wa malbasu haram, pakaian daripada semua haram, wa ghudhiya bil haram, dia membesar dalam keadaan yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana nak dimakbulkan doa dia? Maka kesan yang kedua adalah doa tak dimakbulkan sekiranya makan benda yang haram. Ini kesan-kesan dia tadi itulah. Dah petah lagi dan kesan-kesan yang lain. Sebab itu bila kita makan, pertama sekali kita kena pastikan makanan yang haram yang baik, kemudian gaya makanan yang membawa kepada kesihatan. Kita alhamdulillah rakyat Malaysia, umat Islam di sini ada kesedaran makanan sunnah. Tetapi ia baru satu aspek, kerana bila sebut makanan sunnah yang difahami adalah apa yang Nabi makan. Maka ada kurma, delima, zaitun dan lain-lain lagi lah. Tapi kalau tengok gaya kesihatan, gaya hidup Nabi yang sihat, dari sudut yang berkaitan dengan pemakanan ni, kita kena tengok tiga aspek. Satu, apa yang Nabi makan. Itulah makanan sunnah. Walaupun tak semestinya apa, boleh juga kita makan apa saja makanan yang bermaksud makanan yang memberikan kebaikan, kesihatan, khasiat. Tapi yang paling asalnya makanan sunnah. Apa yang Nabi makan. Kurma, dengan fadilat-fadilat ada yang Nabi sebut. Yang kedua, bagaimana Nabi makan. Nabi makannya sikit, kita sikit-sikit makan. Kan? Nabi makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi kita ni makan bila terliur dan berhenti selepas 3 kali sendawa. Jadi walaupun kita makan makanan sunnah, tapi kesihatan tadi itu masih lagi tak dapat nak sepenuhnya. Kan? Yang ketiganya, okey, sambung sikit lagi. Yang ketiganya adalah jadual Nabi makan. Nabi selain daripada makan, Nabi senantiasa berpuasa. Puasa hari putih, puasa Isnin Khamis, dan puasa pada hari-hari yang adanya fadilat. Hari-hari yang adanya kita panggil kebesaran. Dan juga Nabi, sebagaimana yang kita tahu, ada satu ketika Nabi tanya Aisyah, waktu pagi ada makanan pagi? Tak ada. Aisyah kata tiada, Nabi pun kata puasa. Jadi Nabi tidak hanya sumbat sahaja, tapi Nabi dalam sebulan tu akan adanya puasa. Asasnya puasa hari putih. Sebab itu kita walaupun sumbat, ada makanan sunnah, zaitun, kurma dan sebagainya, tapi sumbat tak proses, masuk Ramadan tak baru nak proses perut. Sebab itu masih lagi tak berapa sihat. Jadi yang dalam bab makanan ni, Imam Syafi'i kata apa? Sebagaimana perintah daripada Allah, adalah makanan yang halal dan makanan yang memberi kesihatan. Kerana apa? Bila beri kesihatan, syaitan gerun, kerana punca daripada makanan tadi menyerap serat dan menghasilkan tenaga, menjadikan kita sihat. Kita pun boleh buat ibadah sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Kan? Baik. Jadi itu berkaitan dengan makanan. Sebab itu kita tengok macam yang berlaku sekarang, COVID, macam masa mula-mula diviralkan, bagaimana pemakanan warga negara Cina yang kita panggil melampaui batas kemanusiaan, dan juga yang jijik, sehinggakan kelawarnya pun dimakan. Dan seumpama lagi lah, kita tak tergambar nak tengok. Jadi bila Allah Ta'ala, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi sebut dalam kitab dia Al-Halal wal Haramu fi Islam, bila Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, iktikad kita pastinya benda tadi itu ada kesan buruk pada kita. Kerana Allah sayang pada kita, sifat dia Ar-Rahman Ar-Rahim itu, maka dia sayang pada kita, dia mengharamkan perkara itu supaya kita tak terkena mudarat. Sekalipun mudarat itu tak terlihat di dunia, tapi akan ada kesan jangka panjang dia. Sebab itu iktikad kita demikian. Tidak ada yang Allah Ta'ala halalkan, melainkan perkara itu ada manfaat pada kita,
dan tidak ada perkara yang Allah Ta'ala haramkan melainkan perkara itu pasti ada kesan mudarat ke atas kita. Allah Maha mengetahui, huwa alimun, dia Maha mengetahui, huwa khabirun, yang mendalam pengetahuan dia, dan ar-Rahman ar-Rahim, dia Maha pemurah lagi Maha penyayang. Dia tidak mahu manusia ini, makhluk dia itu dalam keadaan yang mendapat kemudaratan. Sebab itu apa yang berlaku apabila manusia meninggalkan perintah Allah, syariat Allah, melanggar batasan halal dan haram, maka itu yang mengakibatkan kerosakan dalam muka bumi, melibatkan kerosakan, kebinasaan, kemudaratan dalam diri sendiri. Jadi alhamdulillah, dua wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i kita bincang secara ringkas. Poin dia yang pertama, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, dan juga kerana ia akan menjaga kamu dan membuat kamu cemerlang dunia dan akhirat, dan serta di samping menuntut ilmu tadi itu juga merupakan amalan para Nabi Rasul dan orang-orang soleh. Berilmu untuk beramal mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan juga kita menegakkan hukum Allah. Dan yang terakhir, memilih makanan yang halal. Pilihlah makanan yang halal lagi baik, kerana ia menjamin kesihatan dan juga menyebabkan syaitan merasa kurun. Sobri, mak sobri, Felda Kemahang clear. Kemahang mana? Felda Kemahang clear. Baik, cantik. Okay, baik. Jadi sekadar itu saja. #StayAtHome. Kita cuba kawal diri kita. Kita tahan seketika. Semoga perintah kawalan pergerakan ini menghasilkan natijah yang terbaik untuk mencegah penularan wabak COVID dan juga mengurangkan kes-kes berjangkit yang kita mahu kesan positif dalam keadaan yang cepat, supaya apa, Ramadan kali ini mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita sambut dalam keadaan yang boleh berhimpun secara beramai-ramai. InsyaAllah ini kuliah dalam talian atau kuliah online. Kita akan baca wasiat Al-Imam Syafi'i. Di samping kita juga akan ada buat rakaman siri-siri tazkirah khas, yang mana tadi kita dah muat turun, dah siarkan sebelum maghrib tadi, berkenaan dengan tajuk tidak dapat solat berjemaah di masjid, jangan bersedih. Boleh dapatkan, jangan lupa subscribe YouTube Zuhali Saiman, dan juga like halaman Abezo Saiman, dan juga El Faruq Consultant. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ingat, #StayAtHome. Kuliah online. Dan juga makanan, masak. Kalau tak, Grab Food, Foodpanda atau apa saja, home food delivery. Gunakan tadi, ataupun keluar tapi dalam keadaan mustahak dan tidak membawa borong satu keluarga, hanya orang yang pergi beli saja. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. Kita doa sikit. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wassalamah wassihah birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min kulli syarri wa fitanin fid dunya wal akhirah. Idfa'anna ya Allah min kulli waba'in wal bala wal amrad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.